pintu dibuka. Mbah Tonah persilakan Pak Imran sekeluarga masuk. Ngeri bercampur takut. Apa yang disaksikan di luar batas akal. Tangan dan kaki Mbah Wira dipasung. Wajahnya banyak luka yang bernanah. Baunya sangat busuk sampai nak termuntah. Dekat kiri kanan Mbah Wira banyak percikan darah. Kenapa ni Mbah? Tanya Pak Imran terkejut bercampur sedih. Tengok keadaan ibunya. Sabar, ini perbuatan jin rib. Dia dah kalah, kata Mas Iwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan satu kisah yang bertajuk Tiang Kembar dari penulis seram Indonesia. Nama penanya Simple Man. Dia yang tulis kisah KKN Desa Penari dan kisah Sewudino. Nak tahu kisah Tiang Kembar ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya sudah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak serah. Adelia Safitri Wijaya ataupun Dela, seorang gadis yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau dikenali sebagai kejawen. Dalam rumah dia banyak barang-barang keramat seperti keris, batu cincin dan beberapa barang peninggalan kuno. Tapi mereka sebuah keluarga Muslim yang taat walaupun masih kuat dengan identiti dan budaya Jawa yang mengalir dalam darah mereka, hasil peninggalan nenek moyang yang kononnya kena dipelihara untuk tunjukkan rasa hormat pada yang dah meninggal dunia. Sekarang keluarga Dela tinggal di salah satu wilayah di Jawa Timur. Petang tu, Dela yang berdiri depan kampus menatap langit yang mendung. Mungkin kejap lagi hujan akan turun. Tak lama kemudian, terdengar bunyi motor datang mendekat dan berhenti depan Dela. Tak ada yang datang jemput ke Del? Tanya Mega, kawan rapat Dela. Dela baru teringat orang tuanya sibuk hari tu, jadi tak ada siapa yang datang jemput dia. Mega ajak naik motor dengan dia sekali. Kebetulan dia lalu depan rumah Dela. Tanpa buang masa, Dela segera duduk belakang motor Mega dan mereka segera tinggalkan kampus. Sepanjang perjalanan, Dela asyik mengelamun dan terfikirkan seseorang yang membuatkan dia rasa tak selesa. Sejak akhir-akhir ni, Dela panggil orang tu Mbah Wira. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Dela yang masih hidup, ibu kepada ayahnya yang tinggal dengan mereka sekali. Beberapa bulan ni, Dela rasa pelik dengan nenek yang selama ni rapat dengan dia. Macam itu bukan nenek dia. Kau fikir apa Dela? Tanya Mega. Tak ada apa, jawab Dela. Mega tahu Dela berbohong, tapi dia malas nak masuk campur. Lagi beberapa kilometer nak sampai rumah Dela, hujan gerimis mula turun. Mereka tetap teruskan perjalanan sampai ke rumah Dela. Lepas hantar Dela, Mega terus pulang ke rumah. Dela baru tersedar jam dah pukul 6 petang, tapi rumah dia masih bergelap lagi. Tak ada satu lampu pun yang menyala, padahal kiri kanan jirannya dah nyalakan lampu. Blackout ke? Tiba-tiba perasaan bimbang tu datang lagi. Sejak akhir-akhir ni, Dela terasa macam semuanya mimpi. Macam ada sesuatu dalam rumah yang membuatkan dia rasa tak selesa dan tak nak pulang ke rumah. Tapi Dela tak tahu apa puncanya dia rasa macam tu. Dela buka pintu dan bagi salam, tapi tak ada siapa yang menjawab. Kemudian dia raba dinding cari suis lampu dan petik. Memang betul, blackout. Dalam sama-sama tu, Dela nampak seseorang tengah duduk membelakangi dia. Dela berjalan ke arah orang tu. Bah,
panggil Dela. Orang tu hanya diam. Namun semakin dekat, Dela terdengar suara orang tu tengah menangis. Sayu sangat tangisan tu. Sekarang Dela dah berada betul-betul dekat belakang orang tu. Masa dia nak sentuh bahu orang tu terus berpaling menatap Dela dan bersuara, "Tolong nak, tolong." Dela terkejut. Rupanya Mbah Wira yang menangis sambil menatap dia. Dela terus terbangun dari mimpinya. Dah lebih 5 kali Dela dihantui mimpi yang sama berulang-ulang. Mimpi tu macam satu pesanan. Kenapa dengan Mbah? Kenapa dalam mimpi tu Mbah selalu menangis? Padahal kenyataannya Mbah Wira okey je. Tiba-tiba Dela teringat sesuatu. Hari di mana Mbah Wira kata dia jumpa dengan wanita cantik, dan wanita cantik tu teman dia sampai sekarang. Sejak hari tu Mbah Wira berubah. Suatu petang, Bu Ida, ibu kepada Dela, bertanya, "Nampak tak ayam dalam peti ais ni?" Dela cakap tak nampak. Bu Ida pelik. Tak apalah, mungkin ada yang ambil. Ibu nak pergi kedai kejap, kata ibu Dela. Kemudian Dela pergi ke bilik dia semula. Masa lalu depan bilik Mbah Wira, Dela terdengar suara macam orang tengah kunyah sesuatu. Lepas tu tercium bau hanyir. Dela intai bilik Mbah Wira dari celah pintu. Dia terkejut bila nampak Mbah Wira tengah makan ayam mentah. Dela terus lari ke bilik dan berharap apa yang dia nampak tadi bukanlah kenyataan. Semakin hari, Dela semakin curiga dengan kelakuan Mbah Wira. Setiap malam atau masa azan maghrib dan isyak, Mbah Wira sengaja kuatkan suara radio yang tengah putarkan lagu tembang Jawa atau gurinam Jawa lama. Bu Ida dan Pak Imran, ayah kepada Dela, pun tak dapat buat apa sebab setiap kali ditegur, Mbah Wira akan jegilkan matanya sambil kata mereka anak derhaka. Lagu-lagu tembang Jawa atau gurinam Jawa yang Mbah Wira putarkan, Dela tak pernah dengar sebelum ni. Walaupun dia tahu beberapa bahasa Jawa halus krama, bahasa Jawa yang lebih sopan, namun ada beberapa perkataan yang asing bagi dia. Macam lagu tu, lagu tembang Jawa lama. Kadang-kadang Dela siap catat lagi setiap syair dari tembang Jawa tu. Ada beberapa syair yang menceritakan tentang ritual atau upacara dan hal-hal mistik. Ada ketika tanpa sengaja Dela nampak Mbah Wira tengah ketawa. Pernah juga Dela intai dari celah pintu nak tengok apa yang Mbah Wira buat. Dela nampak Mbah Wira tengah duduk atas kerusi dalam bilik sambil berbual dengan seseorang. Tapi Mbah Wira macam tahu Dela tengah intai dia. Puncaknya masa Mega datang ke rumah Dela nak buat assignment. Hari tu Pak Imran dan Bu Ida bawa Mbah Wira ke rumah saudaranya. Mega masuk je dalam rumah, dia dah tahu macam ada yang tak kena dalam rumah ni. Dela bersuara, "Kenapa Meg? Kau ada bau hanyir tak?" "Aku tak bau apa-apa pun. Ni macam bau bangkai lah." Tiba-tiba Mega tunjuk ke salah satu bilik Mbah Wira. Mega kata bau tu datangnya dari bilik tu. Disebabkan rasa ingin tahu yang membuat-buat, Mega terus masuk dalam bilik Mbah Wira nak cari dari mana sumber bau tu. "Dekat sini, baunya dekat sini Del," kata Mega sambil tunjuk katil Mbah Wira. Dela yang dari tadi terdiam melangkah masuk dengan ketakutan. "Tolong aku angkat katil ni Del," kata Mega. Dela segera membantu. Masa katil tu terangkat, mereka berdua terkejut besar bila nampak ada banyak bangkai tikus, kucing dan burung bawah katil tu. Baunya busuk rasa nak termuntah. Muka Mega nampak pucat. "Ni apa Del?" "Mac, kita keluar dari sini. Aku takut." "Takut apa?" "Mbah Wira Mac, kelakuan dia sangat pelik sejak akhir-akhir ni. Aku takut Mac. Takut setiap kali tengok dia." "Kau tengok tu Del, ada ayam mentah lah." Dela terus teringat pada ayam mentah ibu yang hilang hari tu. Apa sebenarnya yang terjadi ni? Akhirnya lepas kemas katil tu semula, mereka berdua terus masuk ke bilik Dela. Tapi sebelum tinggalkan bilik Mbah Wira, Dela terasa macam ada sesuatu yang perhatikan dia. Dalam bilik Dela, dari tadi Mega hanya tengok je buku dekat tangannya. Firasatnya kuat mengatakan memang ada yang tak kena dalam rumah ni. Tak lama kemudian mak ayah Dela balik. Dela dan Mega keluar dari bilik nak sambut mereka. Hanya sekali pandang, Mega tahu dekat depan dia tu bukan Mbah Wira yang selama ni dia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. "Kenapa tengok Mbah macam tu?" tanya Mbah Wira pada Mega. Dela tengok gelagat Mega nampak pelik. Belum pernah dia tengok wajah Mega terkejut macam tu sekali. Bila tengok keadaan Mega macam tu, cepat-cepat Dela ajak Mega masuk dalam bilik dia. Dekat dalam bilik, Mega masih mengintai Mbah Wira dekat luar tu. Bila Dela tanya kenapa, Mega cakap tak ada apa-apa. Tak lama lepas tu, Mega rasa serba tak kena, tak keruan. Mega sedar
dia dalam bahaya. Cepat-cepat dia minta diri untuk pulang. Del, aku pulang dulu ya. Ada urusan lain nak buat. Dalam assignment tu, aku letak kertas dekat muka surat 112. Kau buka ya. Ingat, buka. Baiklah, tak minta diri dengan ayah ibu. Boleh? Masa mereka berdua lalu depan bilik Mbah Wira, Mega terhenti sebab terdengar nada syair Jawa yang biasa dia dengar. Syairnya merujuk kepada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tak sopan santun. Lepas tu cepat-cepat Mega minta diri pada ibu ayah Dela dan tergesa-gesa tinggalkan rumah Dela. Dela betul-betul pelik dengan perangai Mega hari tu. Dia teringat pesanan Mega suruh buka buku assignment dia. Cepat-cepat Dela masuk bilik dan buka buku assignment Mega. Dekat muka surat 112 tertulis, Mbah Wira bukan nenekmu. Saat tu juga handphone Dela berbunyi. Nama Mega muncul dekat skrin telefon. Bila Dela angkat, bukan Mega yang telefon, tapi suara lelaki. Lelaki tu cakap tuan punya telefon ni letak nama Dela pada nombor kecemasan dan bagi tahu Mega kemalangan langgar pokok, sekarang tengah kritikal. Lepas letak telefon, Dela terkaku kejap. Lepas tu dia telefon orang tua Mega dan bersiap nak keluar dari bilik pergi ke hospital. Masa Bella buka pintu bilik, dia terkaku bila tengok Mbah Wira tengah bersenandung tembang Jawa dekat luar bilik dia, yang bermaksud, ingat, waspada dan hati-hati pada sesuatu yang kamu tak tahu apa-apa. Mbah Wira tersenyum pandang Dela. Dela terus berlari melewati Mbah Wira. Dia semakin yakin Mbah Wira bukanlah nenek dia. Sampai dekat hospital, Dela diberitahu keadaan Mega kritikal. Sebelum dibawa ke hospital, Mega muntah darah sangat banyak. Tapi yang membimbangkan, darah yang keluar dari telinga kiri Mega. Ini dah jadi masalah serius. Dela termanggu, tak tahu kenapa tiba-tiba jadi macam ni. Malam tu, Dela berniat nak hadapi ketakutannya selama ni. Dia beranikan diri masuk ke bilik Mbah Wira. Nampaknya Mbah Wira macam tengah tunggu kedatangan Dela. Kau siapa? Kau dah tahu ya nak? Siapa yang beritahu? Macam mana keadaan kawan kau? Dah meninggal? Tapi bila dengar Mbah Wira cakap macam tu, Dela terkaku depan sosok yang gunakan tubuh neneknya tu. Tak tahu nak cakap apa. Kemudian cepat-cepat Dela berlari jumpa ayah ibu dan ceritakan semuanya. Tak sangka mereka pun rasakan hal yang sama. Kata ibu, dia pernah nampak Mbah Wira makan bunga. Pak Imran terdiam sambil fikir sesuatu. Apa yang dah jadi pada ibu kandung dia sebenarnya? Akhirnya Pak Imran buat keputusan. Esok dia nak jumpa seorang kawan yang pandai dalam hal-hal mistik macam ni. Tiba-tiba mereka semua terdengar Mbah Wira menjerit, "Kalian jangan usir aku dari sini!" Malam tu Pak Imran kunci pintu bilik Mbah Wira sebab mereka semua ketakutan. Lepas kunci pintu bilik Mbah Wira, mereka terdengar Mbah Wira ketawa sambil menyumpah, Manusia seperti kalian semua akan kena tempiasnya. Lepas Mbah Wira cakap macam tu, tiba-tiba rumah terus blackout. Malam tu juga Pak Imran terus telefon kawan dia sambil ajak Dela dengan Ibu Ida tunggu dekat luar rumah. Tak lama kemudian sebuah kereta sampai. Kawan Pak Imran turun je dari kereta. Dia terus beristighfar, "Astaghfirullahalazim Imran, kenapa rumah kamu banyak demit ni?" Pak Imran terus ceritakan semuanya pada Pak Sugeng. Kemudian berbekalkan bacaan doa, Pak Sugeng masuk ke rumah Pak Imran. Terdengar dia beristighfar sekali lagi. Rupanya dekat setiap sudut rumah dipenuhi dengan bangsa halus, macam ada pesta dekat dalam rumah tu. Lepas tu Pak Sugeng keluar dan ajak mereka pergi ke rumah dia malam ni juga. Sebab firasat dia kuat mengatakan yang ada dalam bilik Mbah Wira tu sangat berbahaya. Kemudian terdengar Mbah Wira menjerit lagi, "Mari ke sini budak muda. Ilmu baru sikit, berani nak cabar aku." Lepas Pak Imran kunci pintu utama rumah, mereka terus bergerak menuju ke rumah Pak Sugeng. Sementara Mbah Wira terus menjerit macam nak gila. Sampai dekat rumah Pak Sugeng, dia tanya sejak bila Mbah Wira jadi macam ni. Bu Ida dan Pak Imran hanya terdiam, tak tahu nak mula dari mana. Dela yang dengar pertanyaan tu terus menjawab, "Sejak Mbah kata dia selalu didatangi wanita cantik dalam mimpi dia," kata Dela. Pak Sugeng terdiam kejap, nampak macam dia tengah berfikir sesuatu. Kemudian dia telefon seseorang. Lepas telefon, Pak Sugeng bersuara, "Saya ada kawan yang ada pengalaman lawan jin rip macam ni." "Jin rip tu apa?" Kata Pak Sugeng, "Jin rip ni jin yang keras kepala, susah nak keluar kalau dah masuk tubuh manusia. Masalahnya macam mana Mbah Wira sampai boleh kena rasuk macam tu? Sebab Mbah Wira tu getih aget, darah panas, rajin solat, tak mungkin boleh kena sampai macam tu. Melainkan Mbah Wira sendiri yang ikhlas serahkan diri dia pada jin tu. Kalau Mbah Wira sengaja serahkan diri dia, peluang untuk halau jin tu keluar memang tipis. Bayangkan ada tetamu datang dan tuan rumah izinkan dia masuk sampai tinggal dalam rumah tu.
Kan susah nak halau keluar sebab tuan rumah dah izinkan. Pak Sugeng yakin mesti ada alasan kenapa Mbah Wira sanggup serahkan diri dia pada jin tu. Tapi biasalah, bangsa jin ni licik, jahat, suka menipu, suka mengugut, bahkan mencederakan kalau tak dapat apa yang mereka nak. Mereka kena selidik betul-betul apa puncanya. Malam ni kamu semua tidur sini, biarkan Mbah Wira dekat sana. InsyaAllah dia akan baik-baik saja. Jin tu tak akan cederakan tubuh tuan rumahnya. Esok lepas kawan saya datang, kita cuba rawatan. Semoga Allah lindungi kita. Malam tu Dela bermimpi seorang wanita cantik yang Mbah Wira selalu cerita datang dalam mimpi dia. Wanita tu tersenyum dan menyapanya dengan lembut. Dela, nak jumpa Mbah? Mari sini saya hantarkan. Mbah rindukan Dela. Dela pun rindukan Mbah juga kan? Baru je Dela nak sambut tangan wanita tu, dia terbayang wajah Mbah Wira yang tengah menangis. Dengan pantas dia tarik tangan dia semula dan terus terbangun dari tidur. Terbangun je dari tidur, Dela tengok Pak Sugeng tengah pegang kepala dia sambil baca ayat kursi. Astaghfirullahalazim, katanya. Pak Imron dan Bu Ida hanya perhati Dela yang tengah meraung-raung. Lepas pulih dan bertenang, Bu Ida terus peluk Dela. Pak Sugeng bersuara, "Saya dah agak. Jin ni tak main-main kalau nak cederakan orang. Kamu mimpi apa, Del?" "Wanita cantik ajak saya jumpa Mbah. Kamu terima tawarannya?" "Tak pak, saya terus lari. Dia sempat kejar. Tiba-tiba Mbah muncul tolong saya. Mbah cakap pada wanita tu, jangan ganggu keluarga saya." "Saya dah agak. Mesti Mbah Wira sembunyikan sesuatu. Kamu pergilah tidur balik. Jangan lupa berdoa pada Allah ya." Kemudian Pak Sugeng keluar dari bilik tu. Besoknya kawan Pak Sugeng datang ke rumah. Namanya Mas Iwan. Dulu dia sekolah pondok dekat pondok pesantren B. Lepas berkenalan dengan Pak Imron sekeluarga, Mas Iwan, Pak Sugeng dan Pak Imron terus ke rumah Pak Imron. Dalam perjalanan, Pak Sugeng ceritakan semuanya apa yang terjadi. Mas Iwan hanya mengangguk je. Sampai dekat rumah Pak Imron, Mas Iwan terus rasa tak selesa. Dia perhatikan seluruh kawasan rumah dan bersuara, "Banyaknya penghuninya. Sebelum ni tak banyak macam ni. Nampaknya jin rib ni tengah kumpulkan pengikutnya." Tanpa buang masa, Mas Iwan terus masuk dan menuju ke bilik Mbah Wira. Bila buka pintu bilik, Mas Iwan terkejut bila tengok Mbah Wira tengah makan bangkai kucing sambil menatap tajam ke arah dia. "Astaghfirullahalazim," kata Mas Iwan sambil disaksikan oleh Pak Imron dan Pak Sugeng. Kemudian Mas Iwan datang dekat Mbah Wira yang tengah menatap tajam dengan gigi kemerahan dari darah daging kucing yang dimakan hidup-hidup. "Assalamualaikum." Mas Iwan bagi salam. Mbah Wira tak menjawab salam tu. Mas Iwan bagi salam lagi, tak jawab juga. Kali ketiga Mas Iwan bagi salam, baru Mbah Wira jawab salam. Tapi bukan suara Mbah Wira, suara lelaki. "Kamu siapa dan apa urusan kamu di sini?" Aku diundang. "Siapa yang undang?" Itu bukan urusan kamu. "Kamu boleh jawab salam saya. Sekarang saya nak minta tolong. Boleh tak kamu keluar dari sini dengan kawan-kawan kamu?" "Boleh." Tiba-tiba Mbah Wira menjerit, lalu menatap Mas Iwan dengan tajam. Kali ini dia mengerang macam harimau. Kemudian Pak Sugeng beritahu Pak Imron yang nampak kebingungan. Kata Pak Sugeng, yang bercakap tadi tu jin munafik. Dia pun masuk sekali dalam badan Mbah Wira. Sebenarnya banyak yang dah masuk dalam badan Mbah Wira ni. Tujuan mereka hanya satu, nak sembunyikan jin rib antara mereka ni. Kemudian Mas Iwan ambil botol minuman yang dibawa, lalu dia siram air tu pada Mbah Wira dan berdoa. Mbah Wira lupa macam terbakar lalu merangkak macam harimau menjauhi Mas Iwan. Mas Iwan menatap Mbah Wira, matanya dikecikkan. Mbah Wira terus meraung kemarahan, suaranya macam harimau. "Pak, apa yang saya pesan tadi dah bawa?" Pak Sugeng serahkan kain kafan yang dah dibentuk macam tali pada Mas Iwan. "Tolong bantu saya pegang ni Pak," kata Mas Iwan. Pak Sugeng dan Pak Imron terus tangkap Mbah Wira, tapi kederat Mbah Wira sangat kuat. Kemudian Mas Iwan sentuh dahi Mbah Wira sambil terkumat kamit baca sesuatu. Raungan Mbah Wira semakin kuat, namun akhirnya dia semakin lemah. Mereka terus ikat kaki dan tangan Mbah Wira dengan tali kain kafan dekat 4 tiang katil. Kali ni Mbah Wira dah tak macam harimau, tapi dia ketawa sambil memaki hamun. "Kamu fikir dengan cara macam ni kamu boleh halau aku? Dasar budak kecil, kamu tak akan boleh paksa aku keluar." "Itu ke jinnya Mas?" "Bukan Pak, ini jin lain. Saya akan cuba paksa dia keluar, tapi saya perlukan masa." Kemudian Mas Iwan ambil telur ayam dan letakkan telur tu bawah katil. Lepas tu dia baca sesuatu. Pelik, walaupun wajah Mbah Wira nampak macam tengah tahan sakit, tapi dia masih boleh tersenyum, seolah-olah nak membuktikan yang dia tak dapat dikalahkan. Kemudian Mas Iwan tarik sesuatu dari hujung kepala Mbah Wira. Berkali-kali dia buat macam tu. Mbah Wira menjerit-jerit sampai penduduk kampung datang. Bila dah selesai, Mas Iwan keluar rumah dengan wajah sunggul. Pak Sugeng bertanya, "Macam mana Mas?"
begini saja, kita bawa Mbah Wira ke pondok pesantren tempat saya belajar dulu. InsyaAllah banyak yang akan membantu. Kemudian Mas Iwan ajak Pak Sugeng dan Pak Imron masuk ke dalam rumah. Dekat atas meja ada sebiji telur yang diletakkan bawah katil tadi. Kata Mas Iwan, sejak awal tadi dia dah rasa jin ni dah hasut Mbah Wira supaya serahkan jiwa dia dengan ikhlas. Kalau telur ni jadi hitam dan berbau busuk, maka betul lah Mbah Wira dah serahkan jiwanya. Tapi kalau telur ni nampak normal, bila dipecahkan, mereka ada harapan lagi. Masa Mas Iwan pecahkan telur tu, semua yang ada dekat situ terus tutup hidung. Telur tu sangat busuk dan keluarkan cecair berwarna hitam. Kata Mas Iwan, ini tandanya keluarga Pak Imron yang bawa jin ni ke sini hingga berlakunya semua kejadian ni. Kemudian Mas Iwan suruh Pak Imron cari bas yang boleh muatkan 12 orang murid pondok dan keluarga Pak Imron, sebab perjalanan ke pesantren ni akan sangat sulit dan berbahaya untuk keluarga Pak Imron dan mereka semua. Lepas tu mereka terus bergerak ke rumah Pak Sugeng. Sampai rumah Pak Sugeng, Pak Imron ceritakan semuanya pada Dela dan Bu Ida. Mereka terkejut, macam mana kejadian ni boleh menimpa keluarga mereka? Apa sebenarnya yang terjadi? Hari tu, orang tua Mega telefon Dela dan beritahu Mega dah sedar. Dengan segera Dela terus pergi ke hospital. Sampai dekat hospital, Dela jumpa ibu Mega. Katanya bila Mega tersedar, dia terus sebut nama Dela macam nak bagi tahu sesuatu. Dela terus jumpa dan peluk Mega. Kemudian Mega ceritakan semuanya. Kata Mega, Mbah Wira yang dia nampak hari tu bukanlah nenek Dela. Dia tak pernah jumpa makhluk sengeri itu, bertanduk macam kerbau, besar dan hitam, tapi suaranya macam suara perempuan. Makhluk tu ugut Mega supaya jangan masuk campur. Kalau masuk campur juga, dia akan kenakan Mega. Mega jadi takut, jadi dia bawa motor laju-laju dan tak sedar dekat depan dia ada pokok. Mega pernah bermimpi Mbah Wira. Dalam mimpi tu, suara Mbah Wira macam minta tolong. Tolong Mbah Wira, Del, kesian dia, kata Mega. Dela hanya termanggu pandang Mega. Malam tu, Dela, Bu Ida dan murid-murid dari sekolah pondok dah berkumpul dekat rumah. Mereka mengaji depan rumah Dela tu. Bas yang disewa Pak Imron pun dah sampai. Kemudian Mas Iwan dan Pak Sugeng angkat tubuh Mbah Wira yang meronta-ronta nak lepaskan diri, bawa masuk ke dalam bas dan ikat. Lepas tu Mas Iwan, murid-murid pondok, Pak Sugeng dan Pak Imron sekeluarga masuk ke dalam bas. Dalam bas, Mbah Wira yang terikat memaki hamun Pak Imron, cakap dia anak derhaka, sanggup buat ibu dia macam tu. Bas mula tinggalkan rumah Pak Imron. Suara murid-murid pondok lantang bacakan kertas doa yang Mas Iwan bagi. Tapi entah kenapa, Dela rasakan perjalanan ke sekolah pondok Mas Iwan ni tak akan lancar. Sebab sepanjang perjalanan dengar murid-murid pondok berdoa tak membuatkan dia rasa tenang. Semakin jauh bas bergerak, bulu roma Dela semakin meremang hingga mereka mula masuk ke jalan yang kiri kanannya hutan. Mbah Wira pula asyik ketawa dan masih terus memaki hamun dalam bahasa Jawa. Sepanjang jalan dalam hutan tu, dekat luar, Dela nampak dekat tepi-tepi pokok ada yang perhatikan mereka. Tiba-tiba bas berhenti. Mas Iwan suruh mereka semua teruskan baca doa. Maaf Pak, basnya tiba-tiba berhenti, kata Pak Supir, si pemandu bas tu. Tiba-tiba guru berbunyi dengan kuat, membuatkan murid-murid pondok tersentak. Diikuti suara ketawa Mbah Wira sambil tunjuk ke arah Mas Iwan dan berkata, musibah ni tak akan berhenti di sini. Ia akan ikut kamu semua yang berada di sini. Bismillah Pak, cuba jalan semula, kata Mas Iwan dengan tenang. Alhamdulillah, bas dapat bergerak semula. Tapi Pak Supir tahu apa yang jadi. Dia beritahu Pak Imron, sepanjang perjalanan, dekat kiri kanan jalan, banyak bangsa halus berbaris di sepanjang jalan minta ditumpangkan. Astaghfirullahalazim. Itulah kalimat yang keluar dari mulut Pak Supir setiap kali dia nampak benda tu. Semakin larut malam, suasana semakin dingin. Dinginnya bukan sebab suhu yang turun, tapi ada energi negatif yang begitu kuat. Tiba-tiba tayar bas pula meletup. Nasib baik Pak Supir dapat kawal dan tak meletup dekat depan sana. Kata Mas Iwan, dekat depan sana tu ada jurang. Kemudian Pak Supir, Pak Sugeng dan Mas Iwan keluar dari bas nak periksa tayar. Yang lain tunggu dalam bas sampai mereka siap tukarkan tayar tu. Sementara mereka tukar tayar bas, Mbah Wira nak berbual dengan Dela. Nak Mbah rindu, kata Mbah Wira. Tapi Bu Ida dan Pak Imron pegang tangan Dela tak bagi dia datang dekat dengan Mbah Wira tu. Ni Mbah nak, nama Dela Mbah yang bagi. Itu Mbah lah, ayah, ibu. Jangan, kamu jahat sungguh dengan ibu yang melahirkan kamu. Jahat. Dela meronta-ronta dan menangis hingga ada seorang murid bersuara,
Pendusta, kamu pendusta, katanya. Dela terus tersedar. Bah Wira yang berada dekat depan terus menyeringai. Bas sambung perjalanan semula. Dekat kiri jalan sepanjang 12 km tu jurang saja. Pak sopir tak henti-henti beristighfar. Sementara tu Bah Wira mula ketawa semula, membuatkan suasana makin menyeramkan. Lepas jalan jurang tu, mereka masuk lagi ke jalan yang kiri kanan hutan hingga akhirnya Mas Iwan suruh berhenti dekat tepi jalan denai. Bas tak boleh masuk ke situ. Mas Iwan dapat suging, angkat Bah Wira, bawa dia turun. Wajah Bah Wira mula berubah. Tadi nampak sombong dan bongkak, sekarang dia meraung minta dilepaskan. Dari situ, mereka terpaksa jalan kaki untuk pergi ke sekolah pondok Mas Iwan. Sampai dekat sekolah pondok, Dela jadi tak keruan. Perasaan bercampur bau, terasa semakin berat dan akhirnya dia tak tahu apa yang jadi. Yang Dela ingat, rupanya dia pernah nampak wajah jin yang merasuk Bah Wira. Sekarang dia tahu apa puncanya sampai keluarga dia terjebak dengan masalah ni. Bu Ida lah penyebab utamanya. Bila Dela tersedar, dekat depan dia ada Bu Ida dan Pak Imran. Mas Iwan hanya menatap Dela, sementara Pak Suging perhati Dela dari muka pintu. Namun mata Dela tertumpu pada Mbah tua yang tengah duduk sambil pegang tongkat kayu di tangannya. Mbah tu tersenyum lalu bersuara, "Nak Dela dah sedar? Kalau Nak Dela dah rasa baik, Bah tunggu depan ruang masjid." Lepas Bah tu keluar dari bilik, Bu Ida terus datang dekat Dela. Dela terus tanya, "Bu, ibu ambil apa dekat tempat tu? Tempat kita menginap masa di Gunung K?" tanya Dela. Bu Ida nampak terkejut tapi dia tak jawab pertanyaan Dela tu. Tiba-tiba Pak Sugeng masuk dan ajak Dela ke depan. Bah Fatunah panggil mereka semua. Pak Imran, Bu Ida dan Dela segera pergi ke ruang masjid. Sampai dekat sana, Bah Fatunah dan Mas Iwan dah menunggu. Kemudian Bah Fatunah mula bicara. Kata Bah Fatunah, sekarang ni Bah Wira disembunyikan di tempat yang sangat jauh, tak boleh dibawa pulang. Jadi Bah Tonah tak boleh nak tolong banyak, namun dia akan cuba sebaik yang mungkin. Bila dengar Bah Tonah cakap macam tu, Dela dan Bu Ida terus menangis berpelukan. Sementara Pak Imran hanya tutup matanya dengan tangan. Sebelum mula kerawatan, Bah Tonah tanya, ada tak antara mereka mimpi jumpa wanita cantik? Dela terus cakap memang dia ada mimpi wanita cantik tu. Dela tahu siapa wanita ni? Tanya Bah Tonah. Dela gelengkan kepala. Lepas tu Bah Tonah suruh Dela datang dekat dia. Kemudian Bah Tonah baca sesuatu dan picit tengkuk Dela. Tak semena-mena perut Dela terasa mual dan Dela muntahkan sesuatu. Astaghfirullahalazim. Semua beristighfar. Bila tengok dekat lantai, ada sesuatu macam ikan keli, tapi bukan ikan keli. Ia sebesar ibu jari, sepanjang tapak tangan. Apa tu Mbah? Tanya Mas Iwan. Aku dah agak. Sebenarnya Dela yang diganggu sejak mula lagi. Bu Ida ceritakan apa yang dia ambil dari sebuah bilik di penginapan Gunung K. Kalung Mbah. Kalung tu milik Bu Ida. Bukan Mbah, saya ambil di salah satu bilik dan entah kenapa saya nak bawa balik. Jadi di mana kalungnya? Tu masalahnya Mbah. Saya letak kalung tu dalam beg, tapi bila sampai rumah kalung tu hilang. Sampai sekarang saya tak tahu dekat mana kalung tu. Kata Mbah Tonah, Bu Ida tak perlu cari lagi sebab Bah Wira dah buang kalung tu. Sebenarnya kalung tu dah berpindah tangan dari satu keluarga ke satu keluarga yang lain. Tujuannya cuma satu, hanya bawa bencana bagi mereka yang menyimpannya. Bah Wira dah tahu hal ni sebab dia bukan orang sebarangan. Beliau berdarah hangat yang jadi tiang kembar atau kembar jin. Yang jadi masalahnya sekarang adalah jin rib yang masuk tu kebetulan sepadan dengan Bah Wira. Itu yang susahnya. Bah Wira boleh je lawan dengan jin tu sebab orang yang berdarah panas, jin susah nak merasuk. Bah Wira gadaikan jiwanya dan terima jin ni sebab tak nak ahli keluarganya ditimpa musibah dan penyakit yang disumpah dengan kalung yang Bu Ida ambil tu. Sekarang Bah Tonah kena cari dekat mana Bah Wira disembunyikan sebab alam mereka berbeza dengan alam manusia. Lepas Bah Tonah cakap macam tu, Bu Ida nampak sangat menyesal. Terdiam. Rupanya Bah Wira yang tanggung akibat dari semua ni. Malam tu juga Bah Tonah bawa Pak Imran sekeluarga ke tempat Bah Wira. Lebih kurang 20 minit berjalan baru mereka sampai di sebuah pondok kecil. Dekat luar pondok tu ramai murid tengah mengaji, hanya bergantung pada obor untuk menerangi kawasan tu. Masa nak buka pintu pondok, Bah Tonah pesan, siapkan mental sebab apa yang mereka akan tengok nanti bukan untuk menyeksa atau buat
Bahwira sakit. Ini saja cara untuk bersihkan jin dan bangsa halus yang masuk dalam badan Bahwira. Sekarang tinggal jin rib tu je yang berada dalam tubuh Bahwira. Pintu dibuka. Bah Tonah persilakan Pak Imran sekeluarga masuk. Ngeri bercampur takut. Apa yang disaksikan di luar batas akal. Tangan dan kaki Bahwira dipasung. Wajahnya banyak luka yang bernanah. Baunya sangat busuk sampai nak termuntah. Dekat kiri kanan Bahwira banyak percikan darah. Kenapa ni Mbah? Tanya Pak Imran terkejut bercampur sedih. Tengok keadaan ibunya. Sabar, ini perbuatan jin rib. Dia dah kalah, kata Mas Iwan. Dela datang dekat mbahnya. Mata Bahwira sepenuhnya dah hitam. Bahwira meraung bila tengok Dela. Dia suruh Dela lepaskan dia dari belenggu ni. Namun Dela tahu itu bukan Bahwira. Kemudian Bah Tonah duduk atas kerusi sambil rangkul tongkatnya menghadap Bahwira dengan tenang sebelum Bah Tonah tertidur. Semua terkejut bila tengok Bah Tonah tertidur. Tak lama kemudian Bah Tonah terbangun dan bercakap dalam bahasa Arab. Suaranya macam perempuan. Rupanya Bahwira boleh jawab pertanyaan Bah Tonah tu dalam bahasa Arab juga. Mereka terus berbual dalam bahasa Arab tapi dengar macam mereka bergaduh. Kata Mas Iwan, Bah Tonah tengah paksa jin tu beritahu dekat mana dia sembunyikan Bahwira. Tapi jin tu degil, tetap tak nak bagi tahu. Dan Bah Tonah tertidur semula. Bila dia terbangun, dia panggil Pak Imran ke tempat lain. Dia nak bercakap dengan Pak Imran je. Lama juga mereka tunggu. Lebih kurang pukul 2 pagi mereka datang semula. Tapi wajah Pak Imran nampak sedih. Del, bapa nak cakap sikit. Del sayang Mbah kan, kata Pak Imran. Dela hanya mengangguk. Begini, hari ni kita buat solat gaib untuk Bahwira. Jadi Mbah dah tak ada, kata Pak Imran. Mereka ada harapan untuk kembalikan Bahwira kalau buat solat gaib. Sebab mereka dah ikhlas untuk lepaskan Bahwira. Dan kalau mereka dah ikhlas, jin ni akan lenyap. Masalahnya Bahwira boleh pulang tapi akalnya akan lenyap sekali. Malam tu persiapan solat gaib dilakukan dalam keadaan angin bertiup kencang. Rupanya jin rib tu dah tahu dia tengah berteriak dan alam menentangnya dengan angin kencang. Murid pondok begitu terkejut. Namun Bah Tonah tetap tenang sambil minta semua muridnya duduk rapat-rapat termasuk Dela. Solat gaib dimulakan dengan pimpinan Bah Tonah. Jin tu menjerit semahu-mahunya. Dela tengok tubuh Bahwira meliuk-liuk dengan bunyi tulang dipatahkan. Walaupun ngeri, Dela kena ikhlas. Semoga ada jalan untuk jiwa Bahwira kembali semula. Lepas solat gaib, Bahwira terus muntah-muntah. Warnanya hitam dan baunya sangat menyengat. Dia tak henti-henti muntah sambil cuba lepaskan diri dari pasung kayu. Tulang lehernya macam patah sampai kepalanya tak dapat diangkat. Menjelang subuh, Bahwira dah menggelepar atas tanah. Murid perempuan buka pasungnya dan bawa Bahwira ke pondok pesantren, sementara yang lain tunaikan solat subuh. Lepas solat zuhur, Pak Imran ketuk pintu bilik Dela di sekolah pondok tu. Dia peluk Dela dan hantarkan ke sebuah bilik lain. Dekat sana, Mas Iwan dan Pak Sugeng dah tunggu dekat luar bilik. Dalam bilik, Dela nampak Bah Tonah. Lepas cium tangan beliau, Dela tertuju pada seseorang yang tengah duduk pandang tingkap. Matanya kosong memandang keluar. Bah, kata Dela, namun tak dijawab. Tanpa henti, Dela terus panggil nama Bahwira. Namun tetap Bahwira tak pedulikan dia. Kata Bah Tonah, mungkin jiwa Bahwira dah kosong. Mungkin dia dah tak ingat siapa pun dan tak boleh buat apa pun. Makan kena disuap, mandi kena dimandikan. Macam orang mati tapi raganya tetap hidup. Dan tak akan ada makhluk halus yang tertarik dengan jiwa yang dah kosong. Jin rib tu pun tak akan kembali sebab tiang kembarnya dah runtuh. Siang tu, keluarga Pak Imran dan semua yang ada dekat sana pulang. Bahwira dipimpin oleh Pak Imran ketika berjalan dan beliau menurut saja. Tapi tatapannya masih kosong, sangat kosong, raga tanpa jiwa. 2 bulan kemudian, Dela bermimpi Bahwira datang sambil tersenyum padanya. Bila dia terbangun dari tidur, Dela terus jumpa Bahwira di biliknya. Namun pagi tu berbeza. Bahwira menatap dan belai wajah Dela dengan mesra. Sebelum ni, dia hanya mengelamun je. Setelah Dela keluar dari bilik Bahwira, Bahwira meninggal dunia. Dela hanya menatap sedih. Namun dia ikhlas untuk lepaskan Bahwira. Mungkin senyuman Bahwira dalam mimpi malam tu tanda terima kasih Bahwira pada Dela. Okey, sampai sini dulu kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.